Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Ibrahim Hussein Ibrahim selaku moderator dan semua ahli-ahli warga kerja Quran Mind dan muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitu Khamis, pagi Khamis, 3 hari bulan Ramadan 1442 bersamaan dengan 15 kita. Bersamaan dengan 15 hari bulan 4 hari 2021. Kita kata Alhamdulillah, bermakna kita sudah masuk hari yang ketiga untuk kita berpuasa pada tahun ini. Ini nikmat. Jadi Alhamdulillah, di antara doa yang kita selalu baca, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nampaknya sudah sampai apa yang kita cita-citakan itu. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke bulan Ramadan yang kita doa, yang kita minta Allah SWT sampaikan kita ke sini. Kita kata Alhamdulillah. Cuma tinggal lagi apa yang patut kita lakukan. Apa yang patut kita buat setelah kita sampai ke Ramadan. Nah, ini yang penting bagi kita. Bila kita sampai ke Ramadan, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak lakukan? Kadang-kadang kita doa sudah doa, kan? Tetapi bila sampai Ramadan, bela kita. Dia panggil bela, tak tahu nak buat apa. Kita kata itulah di antara kerugian. Sebab apa rugi? Sebab kita sampai Ramadan, tapi kita tak ada agenda yang kita nak buat, ataupun tak ada benda yang kita boleh lakukan, maka kita mengatakan ini suatu khusran ataupun khasarah, kerugian yang sangat besar bagi kita sebagai seorang Muslim yang bercita-cita besar untuk meraih sifat takwa yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam bulan Ramadan yang besar ini. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan apabila kita mari Ramadan, maka banyak agenda-agenda yang dibuat. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang banyak tentang perkara ini. Dan Alhamdulillah, para jemaah sekalian, insya-Allah ana setiap Khamis jam 10.30 pagi, kita akan baca sebuah buku yang menarik. Nama kitab ini Maqasidus Saum. Maqasidus Saum iaitulah objektif ataupun maqasid puasa. Sahabat kita Ustaz Ni Abdul Rahim terjemah dengan nama nikmatnya berpuasa. Tujuan pensyariatan puasa itu di antara makna maksud maqasid as-saum. Dan bila kita kata besarnya maqasidus saum, matlamat puasa ini, kitab ini ditulis oleh seorang tokoh ulama yang masyhur, nama dia Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami. Nama apa? Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami. Dia ni seorang ulama yang dikenali dalam dunia Islam ni dengan Syekhul Maqasid. Mana salah seorang ulama yang bercakap tentang maqasid. Maqasid ni objektif syarak. Dia ada sebuah kitab nama dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, maknanya kaedah-kaedah hukum tentang kemaslahatan manusia. Kitab ni besar, yang ditahqiq sekarang ni sudah jadi 2 jilid, dulu 1 jilid. Dan Syekh Izzuddin Abdul Salam ini tokoh yang kita pilih, kitabnya kecil ya. Dia panggil Kutayib. Kalau yang terjemah orang besar ni, yang Arab lagi kecil. Tetapi dia punya maqasid boleh dihuraikan panjang. Ana harap insya-Allah
sepanjang kita berseliaran dalam kuliah duha kita ni, mungkin kita boleh habiskan perbicara kita dalam kitab ini secara ringkas-ringkasnya, kan, insya-Allah. Kalau tak habis lagi, kita sambung tahun depan pula. Nah. Izzuddin Abdul Salam, nama dia Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abi Al-Qasim As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Syafi'i. Di kunyah dia Abu Muhammad, dikenali dengan nama Izzuddin. Dan gelaran yang masyhur dia Sultan Ulama. Kenapa nama dia Sultan Ulama? Kerana ketegasan dia. Sangat tegasnya Sultan Ulama ini di dalam kerja-kerja dia ni, seorang ahli fatwa, qadi, tegas dia, berdepan dengan pemerintah di zaman dia, sehingga pemerintah terpaksa akur dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Izzuddin. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, bukan sebarang orang, sebab itulah dikenal dengan nama Sultan Ulama. Maknanya dia ni, untuk zaman dia tu Sultan Ulama pada zaman dia. Orang lain Sultan zaman lain, ada lagi Sultan Ulama yang lain, tetapi gelaran itu lekat kepada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam Abdul Aziz As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Pengarang mu'alif kita ini dilahirkan pada tahun 578. Itu tarikh lahir dia. Kemudian tarikh wafat dia pada tahun 660 di Qahirah. Umur dia isnan wa samanuna sana, 82 tahun. Baik, ana tak nak panjangkan apa ni, dia punya riwayat hidup sebab terlalu panjang. Tuan-tuan yang nak baca secara ringkas, boleh tengok dalam blog saya, Abu Anas Madani, cari tajuk dia Sultan Ulama. Ada beberapa kisah menarik yang telah saya nukilkan, saya tulis di blog ataupun di web saya abuanasmadani.com. Baiklah, Sultan Ulama di antara ulama yang hebat. Kitab dia Qawaidul Ahkam, sebuah lagi kitab yang saya sendiri juga terjemahkan, nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul, persoalan awal tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut, Syekh Izzuddin Abdul Salam telah mengemukakan sebanyak 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Ini insya-Allah sesuai nanti bila kita bincang tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tulis Maqasidus Salah, Maqasidul Hajj, Maqasidus Siyam, sesuai dengan kepakaran dalam ilmu maqasid, Qawaidul Ahkam. Maka ditulisnya Rasail As-Saghirah, risalah-risalah yang pendek, yang kecil ini. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, jadi alhamdulillah dalam kitab dia ni, kitab Maqasidus Siyam, Maqasidus Saum ni, Syekh Izzuddin Abdul Salam telah membawa kepada kita asyratu fusul. Ada 10 fasal, maknanya 10 isu yang akan dibincangkan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi bagi mungkin para penonton bertanya-tanya, di mana kita nak dapat kitab ini? Kitab ini diterbit oleh Telaga Biru. Telaga Biru Sdn Bhd, di bawah pimpinan Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan Hafizahullah Ta'ala, dan banyak kitab-kitab saya juga diterbit oleh Telaga Biru. Jadi ini di antara kitab yang menarik. Tuan-tuan boleh cari untuk kita ikuti dalam pengajian kita yang akan datang, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, Al-Faslul Awal. Saya baca maqasid matan dia, kemudian kita pergi kepada syarah apa ni yang saya pilihlah syarah kita ni. Al-Faslul Awal fi wujubihi. Pasal yang pertama tentang kewajipan puasa. Jadi itu dia panggil, biasanya para ulama ni dia mula dengan dalil yang menunjukkan puasa itu wajib. Al-Imam Sultan Ulama rahimahullah bawa kepada kita apa dia? Dia bawa kepada kita dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada dalil yang pertama, Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT khitabkan ayat ini kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kenapa dia pergi kepada orang beriman? Sebab orang yang tak beriman tak ada faedah, kan? Tidak ada faedah kita khitab kepada dia sebab dia tak akan dengar, dia tak akan ikut apa yang kita kata. Itu sebabnya Allah SWT bagi kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang tak beriman tak jadi. Dia tak dengar. Kalau dia dengar pun dia tak akan ikut, kan? Kalau dengar pun dia tak akan ikut. Maka yang ikutnya siapa? Iaitulah orang-orang yang beriman. Mereka inilah orang yang akan dengar kata. Mereka inilah orang yang akan ikut apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian. Allah Ta'ala sebut kepada kita, kutiba alaikumus siyam, diperdukan ke atas kamu berpuasa. Diperdukan ke atas kamu berpuasa. Sebab apa? Sebab tengok di akhir ayat. Tapi sebelum Allah nyatakan kepada kita sebab, maka dia nyatakan kepada kita dulu untuk meringankan bebanan bahawa bukan kita seorang saja yang berpuasa, orang lain juga, umat-umat dulu juga telah berpuasa sebelum daripada kita. Umat dulu juga telah berpuasa sebelum daripada kita. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita tidak keseorangan dalam menerima ibadat ini. Dalam kesusahan menanggung lapar dan dahaga, orang dulu telah pun mengalaminya. Tetapi di akhir ayat, sebagai objektif besar, sebagai objektif utama dalam ayat ini, apa yang nak disebut oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini dua perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama iaitu kita difardukan ke atas kita berpuasa, kan? Yang kedua objektif. Dia panggil maksud, tujuan utama puasa bukan semata-mata nak suruh kita lapar, nak suruh kita letih, nak suruh kita dahaga, tetapi di sana ada lagi yang lebih besar daripada itu, iaitu siapa? La'allakum tattaqun. Dengan puasa ini mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang paling besar sekali. Mudah-mudahan kamu jadi siapa? Orang yang bertakwa. Itu yang dimaksudkan, yang diobjektifkan di dalam puasa kita ini. Kita kata alhamdulillah. Baik. Dalil yang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat puasa, iaitulah hadis yang dikeluar oleh As-Sahihaini daripada Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 rukun. Yang pertama, ala an ta'budallaha wa takfur bima dunahu. Dia bawa hadis ni. Naklah kamu menyembah Allah Ta'ala dan kamu kufur, engkar kepada segala bentuk penyembahan yang lain. Penyembahan yang lain, jangan ambil, jangan peduli dengan dia. Sebab kalau kita peduli dengan dia, bermakna kita sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab dia kontra dengan tauhid yang kita lakukan itu. Kemudian itu dia panggil syahadah. Dalam sebuah lain, syahadatu alla ilaha illallah. Itu hadis itu tafsir sebahagian dengan sebahagian lain. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Wa hajjil bait, menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan puasa dan ataupun sekaligus kewajipan puasa. Kewajipan puasa itu termasuk dalam hadis ini. Maka dalam hadis Ibnu Umar yang kita sebut tadi, iaitulah disebut wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Jadi ada setengah riwayat dia haji dulu, seperti dalam riwayat yang kita baca ini.
dan ada kata taqdim as-saum ala zakat, puasa dulu sebelum zakat. Jadi alhamdulillah ada dua-dua riwayat. Kita kata yang pentingnya 5 rukun tu kena cukup sebagai seorang Islam yang lengkap dia punya kedudukannya. Baik para jemaah sekalian, itu dari sudut pensyariatan, wajiban puasa melalui Quran, wajiban puasa melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada al-faslus tsani fi fadailihi. Bab yang kedua tentang kelebihan puasa. Bab kedua tentang kelebihan puasa, lis-saumi fawaid. Bagi puasa itu ada beberapa faedah. Dalam kitab ini Syekh Izzuddin menyebut kepada kita 7 faedah. Faedah yang pertama, raf'ud darajat, meninggikan darjat. Faedah yang kedua, takfirus sayyiat, menghapuskan dosa. Faedah yang ketiga, kasrus syahwat, mengekang nafsu syahwat. Faedah yang keempat, takthirus sadaqat, memperbanyakkan sedekah. Faedah yang kelima, tawfirut ta'at, memperkasakan ketaatan. 6. Syukru alim al-khafiyat, mensyukuri Allah, Tuhan yang maha mengetahui, alim, yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Kita kena syukur. Yang ketujuh, itu yang keenam. Yang ketujuh, al-inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, menghalang daripada lintasan maksiat dan segala jenis kesalahan. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan masuk satu persatu kepada 7 faedah berpuasa. 7 faedah puasa yang disebut oleh Imam Izzuddin dalam kitabnya yang bermanfaat ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Di sini Imam Izzuddin bawa kepada kita, setelah menyatakan puasa itu wajib, rukun, kutiba alaikumus shiyam, kemudian disebut tentang kelebihan. Fadail, kelebihan. Biasanya, ini dipanggil objektif. Biasanya kita sebagai manusia, bila kita sebut satu-satu undang-undang atau hukum, an-nufus tatashawwaf. Jiwa kita ni akan rasa nak tahu, ingin nak dapat kepastian, ataupun nak mengetahui apakah yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa, pahalanya, ganjarannya, dan apa kelebihannya. Maka kita mengatakan itu di antara yang disebut oleh Imam Izzuddin dalam risalah ringkas dia ni, 7 perkara. Maka dia sebut secara umum 1, 2 sampai 7. Summa fassalaha, kemudian dia akan perincikan satu persatu. Kata di para pengkaji kitab, dia kata haza min mahasinit ta'lif. Ini di antara keindahan metod penulisan. Metod penulisan duduk situ. Maknanya kita kena mula bagi poin dulu. Poin, kemudian baru kita huraikan. Kita kata Imam Izzuddin, orang yang pakih dalam bidang fiqh, dalam bidang maqasid, maka dia telah menyusun kitab dia juga dengan maqasid yang begitu hebat, yang begitu baik. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita sebagai penulis yang nak belajar menulis ni pun kena ada gini. Al-ijmal qabla tafsil. Maknanya kita kena susun tajuk-tajuk dulu, barulah kita mari penjelasan ataupun perincian. Mari penjelasan ataupun perincian, barulah kita dapat yang terbaik, insya-Allah. Yang terbaik, insya-Allah. Baik, sebenarnya kalau kita nak tengok faedah-faedah ni banyak sekali. Kan, dalam buku yang saya terjemah tu nama dia Keindahan Islam, ataupun disebut nama Mahasinul Islam. Dalam buku tu pun banyak saya sebut tentang puasa, dan sebahagian daripadanya sudah ada dalam risalah yang saya bagi ni, nama dia Puasa dan Ramadan. Sebab kita sebut puasa dan Ramadan sebab ada 2 kaitan. Ramadan tu bulan bekas, puasa itu pengisian. Maka dalam buku ni saya sebut tentang
petikan daripada kitab Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam yang saya terjemahkan itu ada di sini. Mungkin para penonton tanya macam mana nak dapat buku ni? Tengok pergi ke Facebook Abu Anas Madani ataupun Yayasan Pondok Sungai Durian, cari dalam gambar, tempat-tempat gambar, tekan situ dia ada link untuk kita ambil di drive itu buku ni. Dan risalah-risalah lain yang berkaitan dengan Ramadan, kita kata insya-Allah semoga sampai maklumat dan bermanfaat kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Sahabat-sahabat kita di Quran main dia bagi tempoh sekejap saja, tapi cukup masa insya-Allah. Maka kita pergi kepada yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma raf'ud darajat. Saya tak nak baca yang Arab, takut tak cukup masa. Maka Syekh kata, adapun yang pertama, dia punya faedah yang pertama, meningkatkan darajat, meninggikan darajat. Maksud adapun meninggikan darajat, apa dia maksud tinggi darajat di sini? Bila kita sebut tinggi darajat, kita ingat dalam surga nanti orang yang berpuasa darajat dia tinggi-tinggi. Tetapi kata di syarah kitab ni, menarik kitab ni Syekh Utsaimin rahimahullah, dia syarah kepada kitab ini, dia kata wa inna ma muradul musannif wallahu alam, bahawa puasa itu yarfa'u darajatil ubudiyyati lil 'abdi. Puasa yang pertama sekali mengangkat darjat perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat darjat perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innal 'abda idza shama lirabbi subhanahu hasalat lahu hadhihi al-ujurul 'azimah. Jadi sebab apabila seorang hamba itu berpuasa semata-mata kerana Allah, maka insya-Allah dia akan dapat apa? Meraih darjat dan pahala-pahala yang besar yang telah disebutkan dalam beberapa hadis yang akan disebut oleh Tuan Syekh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullahu taala. Jadi kita pergi kepada hadis yang pertama. Jadi dalam ni Tuan Syekh Izzuddin bawa kepada kita 1, 2, 3, 4. Ada 5 hadis. 5 hadis telah diceritakan kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Allahu akbar. Maksudnya apabila datang bulan Ramadan, bila Ramadan datang, maka dibukakan segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka, serta dibelenggu segala syaitan-syaitan, diikat. Allahu akbar. Syaitan sudah diikat. Maknanya hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud dibuka pintu syurga bermaksud gambaran yang menunjukkan banyaknya ketaatan, luasnya pintu rahmat itu dimasuki oleh para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu syurga. Itu yang disebut. Maknanya buka pintu syurga, tanda pelajar-pelajar, para jemaah sekalian, maksud buka pintu syurga itu ibaratun an taksir ta'at, banyaknya amal ketaatan yang kita lakukan yang boleh menyampaikan kita ke syurga, insya-Allah boleh sampai kita ke syurga. Dan maksud, apa maksudnya? Bila masuknya bulan Ramadan, ditutupnya pintu neraka. Iza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Pintu syurga ni banyak mana? Tuan-tuan tanda, pintu syurga ada 8. Kan? Abwabuha as-samaniyah. Pintu syurga 8. Kemudian ditutupnya pintu neraka, maksudnya ibarat daripada pintu neraka itu, maksud gambaran yang menunjukkan kurangnya maksiat yang boleh menyebabkan pintu neraka tertutup untuk orang-orang masuk dalam neraka. Yang ketiga, dalam hadis ini tasfidus syayatin, syaitan dibelenggu, syaitan diikat. Dalam riwayat lain kata
apa ni, wa maradatul jin, dan jin-jin yang nakal. Jin yang nakal. Maksudnya dia ada dua kategori lah. Syaitan tu semuanya nakal, tapi jin terbagi dua. Ada jin yang beriman dan ada jin yang kafir, jin yang nakal. Kita kata jin yang nakal kena ikat sekalian syaitan. Jadi maksud dibelenggunya syaitan itu apa dia? Ibaratun, gambaran yang menunjukkan terputusnya gangguan syaitan, waswas syaitan terhadap orang yang berpuasa kerana mereka tidak termakan dengan tipu daya syaitan ke arah maksiat. Itulah yang kita harapkan. Maka kata di para ulama rahimahullah ta'ala, kata dia syarih pada kita ini, sebagaimana yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Kemungkinan yang pertama menunjukkan bahawa ibarat-ibarat itu, gambaran-gambaran. Satu. Wal ihtimalu tsani, gambaran yang kedua, hadis ini ala haqiqatiha. Mengikut hakikat dia. Apa dia hakikat dia? Memang pintu syurga dibuka. Ditutupnya pintu neraka. Dan diikatnya syaitan-syaitan. Wa qad rajjaha hadha Zain bin al-Munayyir, oleh Syekh Ibn al-Munayyir rahimahullah taala, dia tarjih bahawa hakikat bukannya gambaran. Maknanya pintu surga dibuka sungguh, pintu neraka ditutup sungguh, dan syaitan-syaitan diikat. Kita kata Masya Allah. Cuma ada setengah orang ni dia fikir macam mana syaitan diikat. Menarik juga ni tuan-tuan ni. Dia fikir macam mana syaitan itu diikat. Ada seorang pakcik dijumpa saya. Ini cerita nakal ya, selingannya. Nah, dia kata, Ustaz, betul ke syaitan tak ada di bulan Ramadan? Hai, saya kata, kenapa? Kenapa pula main betul-betul macam ni kan? Dia kata sebab dia pergi ke masjid, keluar-keluar daripada masjid, dia punya selipar hilang. Dia punya selipar hilang. Yang menyebabkan dia rasa, ada syaitan. Sedap juga. Saya kata takkanlah pakcik nak tolak hadis dengan selipar je. Dia kata bukan saya tak percaya hadis, saya bukan golongan anti hadis, semua nak memahami hadis. Jadi kita kata pakcik yang ambil selipar ni, saya tengok dalam orang-orang lukis gambar syaitan pun dia tak tunjuk syaitan pakai selipar. Dah. Tapi dia tunjuk benda lain. Maka kita mengatakan bukan semestinya syaitan tu tidak ada, maknanya tidak ada lagi manusia yang mengganti jadi syaitan. Kadang-kadang syaitan bos tidak ada, tapi penggalang ganti syaitan tu masih wujud di atas dunia ini. Kita kata wal'iyazubillah. Baik. Maka di situ para ulama berbincang, semua syaitan ke ba'dus syayatin. Maka di sini ulama kata anna tasfid ya'um jami' syayatin. Semua syaitan diikat. Sebagaimana dapat ada nama kita sufidati syayatin. Ada yang mengatakan tak, sebahagian saja berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan maradatul jin. Syaitan-syaitan yang nakal-nakal yang diikat. Yang lain-lain itu biasa-biasa. Tapi pendapat yang sahih, insya-Allah semua syaitan diikat. Tidak ada kecuali cuma jin itu berbeza di antara apa? Di antara yang diikat dengan yang tidak diikat. Baik, itu hadis yang pertama yang menyebut tentang dalam kitab kita ni. Baik, kita pergi pada hadis yang kedua. Bila kita masuk dalam bab-bab Ramadan, hikmah-hikmah Ramadan ni para jemaah sekalian, bagi saya sangat menarik. Sangat menarik. Saya rasa kita Zuddin ni, kita ambil lah setakat mana yang mampu. Kalau anda baca sepintah lalu tanpa syarah, jadi kita rasa boleh khatam kitab, tapi kita tidak memahami maksud kitab. Baik, kita pergi kepada hadis yang kedua. Sabda Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Nah, Nabi kata apa? Semua amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untuk aku, dan aku yang akan balas. Macam mana kita nak faham? Yang pertama sekali, para ulama hadis mengatakan idafatu tashrif. Allah kata illa siyam fa innahu li. Tengok. Dia panggil dalam bahasa kita panggil idafatu tashrif, maknanya
Idafah itu idafah kemuliaan. Kalau kita nak kira para jemaah sekalian, semua ibadat kita, semua amalan kita ni mari daripada mana? Daripada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah. Tapi Tuhan kata, untuk aku puasa. Itu dia panggil idafatu tashrif. Kenapa? Sebab puasa ni kecil, dia punya pintu riak tu tak banyak. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat ada juga madakhil riak. Sebab setengah orang ni masya-Allah, dia suka puasa hari Isnin, dia puasa hari Khamis. Jadi bila kita nak jemput dia kat, dia kata dia puasa. Jadi menyebabkan dia kena beritahu dia puasa. Kalau tak bagi tahu, tak berpuasalah dia pula. Hari-hari Isnin Khamis orang panggil juga. Patutnya kalau ramai di kawasan kita, ahli masjid kita ni, orang-orang tua yang berpuasa sunat, maka kita jangan anjurkan majlis makan-makan pada 2 hari tersebut. Sebab kesian dia. Dia tak pergi, orang panggil. Kalau dia pergi, dia tak boleh puasa. Akhirnya dia pasal kena declare, dia puasa hari tu. Maka nanya dengan dia. Maka di sini kita mengatakan, kalau puasa wajib, puasa Ramadan, tak ada siapa boleh bangga dengan orang lain. Semua orang puasa belaka. Kita dekat masjid lembek. Kenapa Syekh? Lembek tu? Saya puasa. Dia kata, awak ingat awak seorang kau puasa? Orang lain pun puasa juga. Jadi kalau kita kata, oh penat. Kalau macam ni, tak adalah kelebihan yang tersendiri bagi kita kan. Apa yang kelebihan kita ni? Orang lain puasa, kita puasa. Jadi tak ada lebih. Maka tidak ada sifat riak di situ. Satu. Itu dia panggil idafatu tashrif. Ini kata Izzuddin, li'annahu la yadkhuluhu riya'un. Kerana dia tak masuk riak li khafaihi, kerana tersembunyinya perkara yang tersebut. Yang kedua, tanda ni, para pelajar, saya suka tengok pelajar-pelajar yang ikut kuliah kita ni, dia tulis, dia catat. Kita kata Allah yahfazukum. Allah Ta'ala jaga kamu. Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada pelajar-pelajar kita yang suka menulis dan mencatat. Yang kedua, sebab apa idafatu tashrif di sini, kata Imam Izzuddin, li'anna al-ju'a wal 'atasha la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi. Orang tak buat beribadat mendekatkan diri kepada raja-raja, pembesar-pembesar di atas dunia ini, tak ada. Contohlah kalau kita nak kata tuanku panggil kita ke istana. Jadi kita pun nak mendekatkan diri kepada tuanku, kita puasa hari tu. Tuan-tuan boleh bayangkan apa yang kita nak kata. Rasa kena murka. Tuanku raja buat makanan sedap-sedap. Menu bukan biasa-biasa sebab nak jamu kita. Kan? Tiba-tiba kita pergi dengan berpuasa. Agak-agak kena marah ke tidak? Sah. Kamu akan dimurkai oleh baginda Sultan. Maknanya, orang tak buat takarrub kepada muluk wa ru'asa bisyam dengan puasa. Jadi puasa ni orang buat takarrub kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wala taqarrubu ilal asnam. Dan juga orang tak buat bertakarrub kepada berhala-berhala dengan apa? Dengan puasa. Tak ada orang takarrub berhala dengan puasa. Maka kita mengatakan, cuma saya tambahlah sikit, Izzuddin tak sebut di sini, ada orang bertakarrub dengan puasa untuk dia panggil mogok lapar. Itu ada. Itu dia bukan niat kerana nak ambil pahala, tapi dia niat kerana nak tunjuk protes apa-apa. Kita mengatakan ini pun tidak dianjurkan oleh Islam. Bila kita nak protes, kita mogok lapar. Dan nak lapar, sakat subuh sampai maghrib, niat puasa, itu je mogok lapar. Kalau kita nak kata lah, tapi bukan mogok lapar, itu ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita berhati-hati di dalam perkara ini. Baik, menarik kan kita punya kajian Imam Izzuddin dalam sebab tu dia kata maqasid. Mana dia nak tenggelamkan kita, dia bawa kita menyelam di dalam rahsia hikmat pensyariatan puasa. Rahsia hikmat pensyariatan puasa seperti yang telah disebut oleh Al-Imam Izzuddin rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Kemudian itu dia panggil idafat. Yang kedua, Allah sebut dalam hadis ini, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, sedangkan semua perkara Allah Ta'ala yang balas. Semua benda Allah yang balas. Tetapi kenapa dalam bab puasa Tuhan kata wa ana ajzi bihi, aku yang balas? Sebabnya maknahu ta'zim,
besar, mulianya balasan yang Allah Ta'ala anugerahkan, sebab Allah sendiri yang akan beri balasan itu kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, dalam ayat lain Tuhan sebut, tanda tuan-tuan, dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan balasan. Siapa dia? Orang yang sabar itu balasannya tanpa limit. Jadi kata di para ulama, hazihil ayah huwa shaum. Sabar di sini mengikut ramai para ulama mengatakan maksud sabar di sini ialah puasa. Innama yuwaffas sabirun, as-sabirun bermakna as-saimun, orang yang berpuasa. Kita kata masya-Allah tabarakallah, isyarat kepada bighair hisab, maknanya tanpa limit. Tanpa limit. Apa nak tanpa limit? Tanpa had. Allah nak bagi banyak mana? Dia tengok tahap puasa kita macam mana. Kalau kita puasa betul-betul jaga SOP puasa, tak langgar PKP puasa, insya-Allah darjat kita lagi tinggi, lagi terangkat kita punya kelebihan, insya-Allah. Baiklah. Hadis ini panjang ni. Kemudian Nabi Allah Taala sebut dalam hadis Nabi kata, wa ana azbi wasiyamu junnatun. Puasa itu junnah. Junnah dengan bagi depan, junnatun dengan makna perisai. Mana kalau orang nak masuk berperang, dia kena ada penyanggah tu, perisai tu. Itu dia panggil junnatun. Mana puasa kita ni sebagai perisai. Perisai daripada apa? Wiqayatun min azabillah. Perisai daripada azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama, perkataan ini adalah merupakan tafsir kepada jumlah. Mana puasa itu menjadi benteng perisai daripada azab Allah Ta'ala dalam neraka Jahannam, dan juga perisai daripada syahwat, nafsu, dan perisai daripada dosa. Anda tuan-tuan, puasa itu perisai daripada apa? Yang pertama daripada syahwat, yang apa ni? Perisai daripada benteng daripada neraka. Sebab ada hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa dia? Sebut bahawa puasa satu hari saja. Puasa sunat. Man shama fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 70 kharifan. Allah Ta'ala akan jauhkan muka dia 70 tahun daripada api neraka. Itu dia panggil wiqayah, al-junnah. Kemudian perisai daripada syahwat. Sebab bila kita puasa ni, kita lemah, kita jadi tak kuat, banyak kawalan-kawalan kontrol diri, kendiri, dia panggil kita kena jaga diri, jadi kita kontrol. Yang juga jaga daripada dosa, sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, di akhir hadis, iaitulah penjagaan daripada dosa itu macam mana. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, perisai daripada semua, tiga-tiga tadi betul belaka. Perisai daripada tiga-tiga betul belaka. Allahu Akbar. Jadi kita kata Alhamdulillah. Kemudian Nabi kita sebut dalam hadis yang panjang, dia kata apa? فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ. Apabila pada hari kamu berpuasa, tanda ni para jemaah. Pada hari kamu berpuasa, la yarfus, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, jangan duk mencaci maki, mencarut. Sahab tu wala yaskhab dengan makna jangan bertempik, berkelahi. Kita kadang-kadang pergi bazar, berkelahi parking kereta lah. Kalau pergi bazar, dia berebut parking kereta di bazar, kelahi, logik sebab kita nak pergi cari makan. Orang kata pergi di masjid pun ada juga yang berebut parking, yang sampai bertumbuk ataupun sampai peringkat maki-memaki di masjid. Sedangkan kita orang berpuasa. Allahu Akbar. Maka di akhir hadis ini Nabi bagi tip. Nabi kata apa? Wallazi fa in sabahu ahadun aw qatalahu.
Kalau mari orang nak khianat kepada kita atau nak perangi kita, nak pukul kita, jangan lawan. Falyakul inni mru'un shaim. Mujawab, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Kata di para ulama, kalau kita bulan Ramadan, kita kata inni shaim, jawab di kawan yang nak marah kita, aku puasa juga. Mengingatmu seorang marah, kan? Marah dia. Tapi itulah, ada yang mengatakan inni mru'un shaim itu untuk puasa sunat. Ada yang mengatakan umumlah, kalau tidak sekurang-kurangnya kita memperingatkan kepada saudara yang nak pukul kita tadi, saudara, kita berdua sedang berpuasa lah. Kenapa nak berkelahi? Kenapa nak bertempik? Kenapa nak caci maki? Kenapa nak marah-memarahi? Kita dua sedang berpuasa. Jadi mari sama-sama kita jaga puasa kita supaya tidak rusak, tidak hilang dia punya pahala. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Demi jiwaku di tangannya. La khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Maknanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Nah, maka di sini orang panggil kelebihan lah. Bukan bila kita bau mulut bulan puasa kita pergi duduk menguak dekat orang, tak tutup mulut, tak apa, bau sikit pun sebab lebih wangi daripada kasturi. Jawabnya kena tutup mulut juga, kan? Mana boleh pergi duduk buka-buka kat situ. Sebab bau mulut orang berpuasa tu mari daripada mana? Mari daripada wap, keluar daripada perut kita yang kosong. Keluar daripada perut kita yang kosong, maka dia bau kita punya bau mulut. Maka itu Allah Ta'ala buat bandingan lah, ibarat. Baik, kita pergi kepada hadis ini. Nabi sebut dalam hadis ini, walis shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, iza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia buka puasa, gembiralah dia. Sebab apa dia gembira? Sebab dia sudah selesai puasa dia pada hari ini. Setelah selesai puasa dia pada hari ini, ada ulama mengatakan iza aftara aftara maknanya dia sudah berhari raya fitrah. Gembira dia dengan hari raya. Kita kata dua-dua lah. Dan harian pun waktu buka puasa gembira dah kita. Happy kita boleh buka puasa, kata happy, kan? Happy sangat-sangat. Sebab hilang dahaga. Sehingga selepas daripada kita buka puasa, kita makan tamar, makan rutab, minum air, langsung kita berdoa, zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Gembira kita. Jadi ada mengatakan gembira di sini ketika kita berhari raya kerana kita juga sudah selesai daripada ibadat puasa Ramadan. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Bila dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dia sangat bergembira dengan pahala puasa yang dia perolehi hasil daripada perpuasa itu. Masya-Allah, tabarakallah. Ini semua ni apa yang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebut kepada kita tentang kelebihan orang berpuasa. Allahu akbar. Baik. Hadis yang ketiga, kita ada 5 hadis tadi. Insya-Allah kita habiskan hadis-hadis inilah. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua tadi. Hadis yang kedua tadi diriwayat oleh Imam Muslim. Nombor hadis dia 2762. Baik, kita pergi kepada hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu digandakan. Al-hasanatu ashru amsalihha ila 700 dha'fin. Satu kebajikan yang kita buat akan digandakan 10. Satu kebajikan diganda dengan 10. Sampai 700. Kan dalam hadis kelebihan sedekah tu. Tuan-tuan kena ingatlah. Di bulan Ramadan ni jangan lupa di antara kerja-kerja ibadat yang kita kena buat selain daripada puasa, baca Quran, kita juga kena sedekah. Sebab apa?
kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata di Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang sangat pemurah. Sangat pemurah. Wa kana, Allahu akbar. Sifat pemurah Nabi itu sekali ganda double lagi ketika dia mudarasatul Quran dengan Jibril alaihissalam. Maknanya bila Ramadan ni bulan kita kena jadi pemurah. Dalam sebuah buku yang saya baca, nama dia Syahrul Jud, pemurah, bulan pemurah ini, kita para jemaah sekalian, kita kena pemurah dengan 10 perkara. Dan kita kena lihat, tengok juga banyak lagi perkara-perkara lain yang sifat pemurah. Maka alhamdulillah, contohnya yang kita ada di sini, ni di apa ni, di ruang komen kita tu ada Quranic Mind City Center ni, banyak program-program yang dia buat, contohnya kan. Jadi baiklah untuk semarak Ramadan, untuk kita nak bagi iftar, bagi sumbangan kepada orang fakir miskin, mereka juga nak bergembira nanti nak beli baju raya, ruang kita ada di sini, insya-Allah. Satu lagi dengan izin lah kan, bagi tuan-tuan yang nak buat rumah wakaf, nak apa, kita ada juga channel saluran-saluran yang tentang wakaf. Jadi alhamdulillah ini ruang yang besar Allah Taala buka kepada kita. Tapi tajuk kita ni puasa. Faqala Allah Azza wa Jalla, Nabi bagi tahu, Allah Taala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Yang lain 1 hingga 700. Kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas dengan dia, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka tinggalkan syahwat dia, tak bersetubuh dengan isteri dia pada siang hari ketika dia berpuasa, dan meninggalkan makan minumnya semata-mata kerana aku. Jadi bila oleh kerana kita ni makan kerana, berhenti makan kerana Allah Azza wa Jalla, lamma athara ta'ata rabbih. Kata di Izzuddin, apabila seorang itu melebihkan ketaatan daripada syahwat dia, nafsu dia, maka Allah SWT sendiri yang akan beri balasan kepada dia dengan balasan yang tidak terhingga. Bigai apa ni, kata di hadis tadi, wa ana ajzi bihi, aku yang balas. Yuwafas bighairi hisab, tanpa limit. Allahu akbar. Itulah yang kelebihan kita berpuasa. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang keempat. Baik, sebelum kita hadis keempat, saya baca dulu hadis yang kelima tadi. Yang ketiga, hadis juga rawahu Muslim. Baik, kita pergi pada hadis yang keempat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban. Dalam syurga nanti ada pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Nama pintu tu pintu Rayyan. Apa dia pintu Rayyan? Makna pintu orang-orang yang dahaga. Itu dia panggil pintu ar-Rayyan. Pintu orang yang dahaga, orang yang tak minum air, kan? Sebab dia tak minum air, maka hari ini aku buka satu pintu khas untuk kamu. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa je boleh masuk dalam pintu ar-Rayyan ini. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Orang lain tak boleh masuk ikut pintu ni. Yuqalu, malaikat bertanya, ayna as-saimun? Mana orang berpuasa? Ikut ni. Fayadkhuluna minhu. Maka mereka akan masuk dalam pintu ini. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Bila akhir orang berpuasa masuk, ditutup pintu. Falam yadkhul ma'ahu ahadun. Tidak ada siapa lagi yang akan masuk melalui pintu ini. Allahu akbar. Hadis ini juga rawahu Muslim. Hadis ini rawahu Muslim. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, para penonton sekalian, itu di antara nama dia Babur Rayyan. Babur Rayyan. Jadi siapa dia masuk dalam pintu ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, Allah Ta'ala sebut khas nama pintu untuk orang berpuasa, kerana puasa itu dahaga, puasa itu lapar, kan? Walaupun kita dahaga, kita lapar, kita tak makan. Kenapa? Kerana Allah. Kerana Allah. Maka disebut pintu ni pintu orang yang dahaga. Ar-Rayyan mushtaqun minar rayyi, ay allazi huwa bulughul 'abdi hajatahu minasyarab.
Makna kemuncak, kita sangat-sangat kehausan. Mana itu panggil rayyan, mana orang yang sangat haus. Jadi kita nak orang yang dahaga ni diberi minum. Mana mu ni atas dunia mu lapar puasa kerana aku, mari sini aku pintu. Siap? Faman. Dalam riwayat lain kata, faman kana minas saimi dakhalahu wa man dakhalahu lam yazma abada. Allahu akbar. Siapa dia boleh masuk dalam pintu ini, maka mereka tak akan dahaga-dahaga lagi sehinggalah mereka sampai ke dalam syurga. Allahu akbar. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita apa dia? Dapat masuk daripada pintu Ar-Rayyan setelah kita berada di bulan dahaga dan lapar ini pada siangnya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, saya tamatkan perbincangan kita yang pertama ini, iaitu raf'un darajat. Allah nak angkat darjat kita di dunia, nak angkat darjat kita di akhirat, dan Allah Ta'ala nak angkat darajatul ubudiyah, darjat perhambaan seorang manusia, tingkatan perhambaan manusia dengan ibadat puasa. Baik, hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, Inna as-sa'im tusalli alaihi al-malaikatu iza ukila indahu hatta yafrughu. Maksud dia apa? Sesungguhnya orang yang berpuasa didoakan oleh para malaikat di atasnya. Jika dimakan, ada orang yang makan di sini sehingga mereka selesai. Maksud dia apa dia ni? Malaikat berdoa kepada orang berpuasa kalau ada orang makan dekat kita. Fa in tarakahu ta'ama huduri baina yadihi balighun fi qam'i nafsihi fastaujaba li zalika salatahum alaih. Contohlah kalau kita kata, kalau puasa Ramadan ni orang tak berani nak makan depan kita, kecuali kita dia duduk dekat airport ke datang kapal terbang dalam musafir, orang makanlah. Tapi kalau rumah kita yang makan di belah kita tu anak kita yalah, ataupun orang-orang yang bercuti kat rumah tu kan. Jadi yang cuti-cuti kat rumah tu kalau nak goda orang yang berpuasa, marilah makan dekat-dekat. Maka di sini malaikat akan berdoa kepada orang yang orang lain makan. Kita puasa orang makan. Mana kalau puasa sunat, zahirlah di sini. Kan kita puasa sunat, orang jemput kita makan, kita pergi rumah dia, kita tak mau makan. Maka pada waktu itu malaikat akan datang mendoakan kita. Dia doa apa? Ibaratun an du'ailam birrahmati wal maghfirah. Ya Allah, berilah rahmat kepada dia ni. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia. Dia sanggup berpuasa walaupun dia terliur tengok orang makan, tapi dia berhenti makan kerana-Mu ya Allah. Maka malaikat berdoakan kepada kita. Allahu akbar. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Kata di syarah dia bisanadin la ba'sa bihi, mana ada perbincangan. Hadis-hadis yang lain itu semua dalam sahih. Jadi kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, dalam hadis yang lain yang sahih juga, Nabi kita SAW bersabda, pada malaikat akan mendoakan orang yang duduk di tempat solat dia. Mana kita mari awal daripada rumah kita ambil wuduk, masuk masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk itu menunggu solat, malaikat akan berdoa, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Maknanya doa malaikat tu banyak tempat. Kalau kita tunggu solat, malaikat doakan. Kalau kita berpuasa, orang mari makan dekat kita, malaikat doakan sampai kawan tu sudah basuh mulut. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Sebab apa? Bila kita puasa, orang makan sebelah kita, darjat kesabaran kita sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa? Sebab cabaran besar tu, aku buka kan, aku makan kan. Maka kita mengatakan itu di antara perkara yang terbaik yang kita dapat. Hasil daripada kita berpuasa, alhamdulillah. Dalam bab raf'un darajat saja, Tuan Syekh Izzuddin bawa kepada kita 5 hadis tentang Allah Ta'ala angkat darjat, pahala orang yang berpuasa, dan juga orang berpuasa sendiri dapat meningkatkan darjat dia, upgrade taraf dia daripada seorang hamba yang biasa. InsyaAllah dia akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang telah merealisasikan al-ubudiyatulillah di dalam bulan Ramadan yang diberkati ini. Jadi setakat itu dulu para jemaah sekalian. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitulah menghapuskan dosa. Saya bercadang untuk kita sambung lagi di dalam siri yang akan datang.
insya-Allah pada hari Khamis, waktu yang sama, jam 10.30 pagi, Khamis minggu depan. Insya-Allah. Kalau kita masih hidup, sehat walafiat, kita akan bertemu di sana. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.